Pemeriksaan suhu badan dan makan dalam kelas pada waktu rehat antara norma baharu apabila sekolah dibuka kelak. Langkah segera bantu golongan dan sektor terjejas COVID-19, Pelan Pemulihan Ekonomi Signifikan Rangka Hala Tuju RMK ke-12. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Laurendra Fiona Penetbaikan. Baik, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini kembali bertugas di pejabat beliau di Perdana Putra setelah selesai menjalani kuarantin selama 14 hari. Beliau yang menjalani kuarantin bermula 22 Mei lalu menjalankan tugas rasmi dari rumah sepanjang tempoh kuarantin. Perdana Menteri memulakan tugas dengan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi sesi pra-kabinet menerusi sidang video. Beliau kemudiannya menggunakan medium sama mempengerusikan mesyuarat kabinet bersama jemaah menteri. Mesyuarat dihadiri semua anggota jemaah menteri yang berada di dua bilik mesyuarat berasingan di bangunan Perdana Putra. Langkah julung kali diadakan itu memberi jaminan amalan penjarakan sosial dan penjagaan kesihatan diri yang ketat dapat dilaksanakan setiap masa. Bekas Ketua Menteri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Melaka ke-7. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan watika pelantikan di Istana Negara. Pelantikan itu berkuat kuasa hari ini sehingga tempoh 4 tahun bagi menggantikan Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob yang tamat tempoh perkhidmatan hari ini. Selesai istiadat pengurniaan watika, Al-Sultan Abdullah berkenan mengurniakan darjah kebesaran Seri Maharaja Mangkunegara yang membawa gelaran Tun. Istiadat pengurniaan yang berlangsung petang tadi turut disaksikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan beberapa kenamaan lain. Tun Muhammad Ali, 70 tahun, adalah anak jati Bukit Katil, pernah berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka dari tahun 1999 sehingga 2013. Istiadat angkat sumpah jawatan Yang di-Pertua Negeri Melaka dijadualkan pada 10 pagi esok di Balai Istiadat Seri Negeri Air Keroh, Melaka. Pemeriksaan suhu badan di sekolah dan makan di dalam kelas pada waktu rehat antara norma baharu yang bakal diamalkan pelajar apabila sekolah dibuka kelak. Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razzi Majidin berkata, garis panduan itu menetapkan pemeriksaan suhu badan dilakukan guru setibanya pelajar di pintu pagar sekolah. Sekiranya mereka bergejala, tindakan selanjutnya akan diambil. Setiap sekolah juga perlu mempunyai bilik isolasi atau pengasingan untuk menempatkan pelajar yang menunjukkan gejala. Pihak sekolah pula selain menghubungi ibu bapa, perlu segera berhubung dengan pusat kesihatan berdekatan untuk tindakan selanjutnya. Norma baharu itu antara kandungan dalam garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah Kementerian Pendidikan yang mula diedarkan kepada sekolah dan dimuat naik di laman sesawang kementerian. Garis panduan setebal 34 muka surat dihasilkan secara terperinci dan menyeluruh bersama Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Jelas Dr. Muhammad Razzi, ibu bapa tidak perlu bimbang mengenai aspek penjarakan sosial ketika anak mereka di kantin, memandangkan waktu rehat dijalankan secara berperingkat dan semua pelajar perlu makan di dalam kelas masing-masing. Pelajar perlu membeli makanan berbungkus dan mereka akan beratur mengikut garisan yang ditetapkan dengan jarak 1 meter di antara satu sama lain sebelum pulang ke kelas masing-masing untuk makan. Garis panduan sama bagi pelajar tinggal di asrama turut disediakan. Katil mereka dijarakkan 1 meter, manakala Dewan Makan turut menitik beratkan penjarakan sosial pelajar. Baik, fahami prosedur operasi standard SOP dan perlu mengemukakan laporan kesihatan anak antara ketetapan wajib jika ibu bapa mahu menghantar anak mereka ke taska. Tinjauan kami di salah sebuah taska di Sepang juga mendapati semua SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara dipatuhi sepenuhnya.
SOP itu termasuk penandaan jarak sosial, memeriksa tahap kesihatan dan menyediakan cecair sanitasi tangan di pintu masuk taska. Bagi SOP untuk parent, pastikan dia memenuhi SOP itu. Sebelum dia hantar anak, parent kena baca SOP itu dulu sebelum dia menghantar anak ke taska kami. Dia kena sign dan kami akan terima SOP itu pada hari yang dihantar, and then kami nak dia punya laporan kesihatan anak. Kami nak sekiranya dia tak ada bawa kedua-duanya, kami tak akan terima. So semasa datang tu kami akan ambil suhu anak. Bila masa-masa ambil suhu anak, parent kena tunggu dulu. Kita nak pastikan suhu anak tu adakah menempat pada SOP tu yang kita terima. Jelas Sabaria, proses nyakuman turut dilakukan sebelum dan selepas taska beroperasi. Suhu badan kanak-kanak juga diambil setiap 3 jam sekali dan akan dihantar kepada ibu bapa masing-masing. Dia okey ke tak? Kalau takut dia sakit ke lepas ni, balik rumah. Tapi so far okey lah. Taska pun ikut SOP. Kat rumah pun jaga kebersihan lah. Lepas balik daripada taska terus mandikan, lepas tu bersihkan badan semualah. Setiap taska sekarang telah berdaftar dengan JKM, Jabatan Bomba, dan taska yang saya hantar ni ada semua kemudahan. Contohnya CCTV pun ada, aircon pun ada. Saya rasa saya tak ada masalah untuk hantar anak ke taska. Bermula Isnin lalu, kerajaan telah memberi kebenaran operasi kepada baki lebih 6,000 di seluruh negara dengan pematuhan SOP ditetapkan. Pengusaha taska boleh merujuk SOP berikutan di laman sesawang Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Baik Fiona, sementara itu Taska dan Pusat Asuhan Persendirian digesa berdaftar dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata langkah itu bagi mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak. Kita bimbang taska seperti ini kerana penjaga anak-anak tersebut tidak mendapat sebarang latihan pun. Jadi kalau ada perkara-perkara yang tidak baik berlaku, itu adalah di luar tanggungjawab daripada pihak kerajaan, daripada pihak kementerian kerana tidak berdaftar. Jadi yang pertamanya saya menyerulah kepada tadika persendirian ini yang walaupun menjaga 3-4 orang anak sekalipun supaya berdaftar. Pengasuh Taska dan Pusat Asuhan juga digalak memuat turun panduan pencegahan penularan COVID-19 di laman sesawang JKM dan KPWKM. Setakat ini terdapat 7,901 Taska yang berdaftar telah memohon untuk beroperasi meliputi 3 kategori iaitu Taska Institusi, Taska Awam dan Taska di Rumah. Datuk Ismail Sabri turut mengingatkan majikan tidak dibenarkan sama sekali memaksa pekerja yang melakukan perjalanan rentas negeri menjalani kuarantin 14 hari. Ia satu kesalahan, lebih-lebih lagi sekiranya majikan menetapkan tempoh kuarantin itu sebagai cuti tanpa gaji. Yang mendapat kebenaran daripada polis untuk merentas negeri tidak diwajibkan untuk membuat kuarantin 14 hari ini. Ya, tidak ada. Jadi ini hanyalah majikan tersebut yang mengarahkan 14 hari tersebut tanpa mengikut peraturan yang disediakan oleh MKN. Jadi mereka pandai-pandai buat sendiri sajalah. Dan adalah salah pula oleh kerana mereka paksa pekerja mereka di kuarantin 14 hari. 14 hari itu dikira sebagai cuti tanpa gaji. Kalau ada peraturannya di bawah Kementerian Sumber Malaysia, maka Kementerian Sumber Malaysia boleh mengambil tindakan. 196 tapak binaan di seluruh negara telah diperiksa oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB semalam. 2 tapak binaan diarah tutup kerana gagal patuhi SOP ditetapkan. Dari jumlah tersebut, pemeriksaan CIDB telah mendapati 93 tapak binaan patuh kepada SOP, 16 tapak binaan tidak patuh pada SOP dan diberikan amaran. 2 tapak binaan telah diarah tutup kerana tidak patuh SOP
dan baki 85 tapak binaan tidak beroperasi. Jumlah kumulatif tapak binaan yang telah diperiksa oleh CIDB sehingga hari ini adalah 6,559 tapak binaan. Daripada jumlah tersebut, 1,211 tapak binaan mematuhi SOP, 288 tapak binaan tidak patuh kepada SOP dan diberikan amaran. Baik, kita ke laporan harian COVID-19. Hanya 4 kes baru melibatkan warga negara Malaysia dilaporkan hari ini. Manakala 271 kes dilaporkan dalam kalangan warga asing dan 2 lagi kes import. Walaupun 277 kes baharu COVID-19 dicatat hari ini, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menegaskan rakyat tidak perlu bimbang. Tiada kematian dilaporkan untuk hari ke-13 berturut-turut. 270 kes di kalangan bukan warga negara adalah daripada depo tahanan imigresen Bukit Jalil, di mana ini merupakan sampel ulangan bagi orang kena tahan yang dikuarantinkan di depo tahanan ini. Mereka telah terdedah kepada kes positif sebelum ni. Manakala satu kes bukan warga negara adalah dari saringan dari tapak pembinaan Pudu. Sehingga kini sebanyak 6 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 2 kes memerlukan bantuan pernafasan. 28 kes telah pulih dan dibenarkan discharge menjadikan jumlah kumulatifnya adalah 6,559 kes atau 79.5% daripada jumlah keseluruhan. Datuk Dr. Nur Hisham menjelaskan jumlah kes positif COVID-19 kini sebanyak 8,247 dan kes aktif dengan kebolehjangkitan adalah 1,573 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Penularan wabak COVID-19 dalam kalangan rakyat tempatan kini mencapai 1 digit dan tiada peningkatan mendadak. Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan pengurangan kes ketara dilaporkan di hospital kerajaan. Ini adalah hasil tindakan kesihatan awam yang dijalankan secara agresif dan tertumpu di lampangan oleh pejabat kesihatan daerah dengan kerjasama pelbagai pihak. Kini pendekatan yang sama digunakan bagi terus mengawal penularan di kalangan kes warga negara dan bukan warga negara. Sehingga kini PKD telah memainkan peranan yang amat penting dalam pelaksanaan pelbagai tindakan mencegah dan membendung jangkitan yang dilaksanakan secara berperingkat dan berterusan. Salah satu tindakan penting yang telah mula dilaksanakan sejak permulaan gelombang COVID-19 adalah aktiviti siasatan dan pengesanan secara aktif bagi kes jangkitan ini. Baik, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menegaskan COVID-19 dikategorikan di bawah perkara 30 jadual pertama Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 iaitu apa-apa jangkitan mikrobial yang mengancam nyawa. Beliau menjawab dakwaan kononnya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tidak mengikut lunas undang-undang kerana COVID-19 tidak diwartakan di bawah akta itu. Melalui satu kenyataan media, Datuk Seri Dr. Adam berkata, COVID-19 merupakan pandemik baru yang berlaku di seluruh dunia. Justru pindaan kepada jadual pertama Akta 342 bagi menyenaraikan wabak COVID-19 sebagai penyakit berjangkit perlu dibuat melalui kuasa menteri di bawah Seksyen 30 Akta 342. Bertemu kembali. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengumumkan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek esok dan disiarkan secara langsung oleh RTM pada pukul 3 petang. Pelan bagi tempoh Jun hingga Disember 2020 itu menumpukan kepada 3 matlamat utama iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi.
Menerusi plan itu, pendekatan kerajaan akan bersandarkan kepada 4 ciri iaitu tangkas dan dinamik. Kerjasama sektor awam swasta diutamakan, memastikan komunikasi menyeluruh dan capaian meluas serta menggunakan pendekatan berdasarkan data. Inisiatif yang bakal diumumkan Perdana Menteri merupakan peluang baharu untuk rakyat dan negara menjana semula ekonomi demi pembangunan seimbang. Selasa lalu, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan pelan tersebut merupakan fasa keempat daripada 6 fasa atau 6R dalam usaha kerajaan menangani cabaran kesihatan dan ekonomi berikutan penularan COVID-19. Menerusi 6R, fasa keempat adalah pemulihan. Pelaksanaan Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek itu signifikan kepada usaha merangka Pelan Jangka Panjang Pemulihan Ekonomi pasca COVID-19. Ia langkah ke depan bagi Unit Perancang Ekonomi EPU dan Majlis Tindakan Ekonomi ESC merangka langkah seterusnya bagi Rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12. Menerusi satu kenyataan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, RMK ke-12 akan bermula selepas Pelan Pemulihan Jangka Pendek dan Sederhana selesai dilaksanakan. Tambahnya, COVID-19 membawa perubahan radikal kepada banyak sektor termasuk pelancongan, perusahaan kecil dan sederhana PKS dan ekonomi digital. Justru, perancangan RMK ke-12 perlu dirangka sebaik mungkin bagi membantu negara berdepan cabaran ekonomi disebabkan penularan COVID-19. Kolaborasi antara kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO diperkukuh dalam usaha membantu golongan yang kehilangan pekerjaan. Itulah aspek yang diharapkan melalui pengumuman Pelan Pemulihan Ekonomi esok. Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran Muhammad Rizan Hassan berpendapat golongan terlibat perlu diberi sokongan meliputi bantuan carian kerja, latihan kemahiran dan bantuan kewangan bagi mengharungi tempoh mencabar ini. Antaranya ialah terus memberikan sokongan seperti bantuan carian kerja, kaunseling kerjaya dan juga job matching ataupun pemadanan pekerjaan. Pada masa yang sama juga bantuan tunai bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang telah pun mendapat pekerjaan, bantuan awal juga perlu diberikan kepada mereka. Saya kira juga antara bantuan yang penting ketika ini ialah bantuan barangan keperluan harian seperti barangan dapur. Berikutan COVID-19, jumlah kehilangan pekerjaan meningkat 42% pada suku pertama tahun ini dengan majoritinya melibatkan pekerja sektor pelancongan dan pembuatan. Justru beliau berharap majikan dapat membuat penstrukturan semula syarikat masing-masing dan melaksana langkah menang-menang bagi memastikan pekerja mereka tidak diberhentikan. Penstrukturan semula syarikat majikan dengan cara melaksanakan pemberhentian kerja sementara adalah langkah yang saya kira boleh disifatkan sebagai win-win situation. Okey, bagi pekerja khususnya, walaupun dalam keadaan kegawatan dan juga krisis begini, mereka masih lagi ada mata pencarian walaupun hanya sebahagian daripada gaji yang mereka terima. Justru bantuan atau insentif kepada majikan perlu diberi untuk menggalakkan kaedah pemberhentian sementara. Di samping itu, latihan kemahiran wajar dan perlu disegerakan kepada golongan terbabit bagi mendapatkan pekerjaan dalam sektor lain dan memenuhi keperluan industri semasa. Peruntukan tambahan RM100 juta bagi membantu usahawan PKS yang terjejas punca pendapatan kesan pandemik COVID-19 sedang diusahakan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jelas Menterinya Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, perbincangan giat dilakukan dengan Kementerian Kewangan bagi mendapatkan peruntukan itu. Sebelum ini, hampir RM200 juta telah diluluskan menerusi kemudahan bantuan khas atau Special Relief Facility SRF sejak ia dibuka Mac lalu. Mula-mula sumber contoh skon 200 juta tu hingga minggu lepas dah diluluskan semua jumlah kawangan yang telah dilulus untuk dikeluar kepada peniaga.
sebanyak 195 juta dah. Jadi itulah kenapanya saya ada beri pengumuman sedikit mengatakan saya ada berbincang dengan Menteri Kewangan untuk minta tambahan sedikit. Bukan sedikit saya ingatlah, 100 juta saya minta. Bunyi sedikit tapi dia banyak sebenarnya. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan turut memperkenal satu program khusus untuk golongan graduan menceburi bidang keusahawanan. Fokus diberi kepada pengembangan idea perniagaan. Graduan terlibat menerusi latihan dan bimbingan oleh mentor terpilih menerusi agensi di bawah MEDEC. Pengajian tinggi, pengajian belia dan sukan, dan kita sudah bermesyuarat. Sekarang ini dah peringkat mesyuarat teknikal. Di sini saya offer semua sekali. Daripada sudut latihan, initial latihan, lepas tu monitoring, mentoring, guiding orang ni jadi businessman. Jadi kalau dia tak ada sumber kewangan, kita ada agensi kita yang patut bagi sumber kewangan. Skim latihan graduan akan dilaksana sebelum ini menggunakan pendekatan berbeza dengan memfokuskan kepada kemahiran amali untuk meningkatkan kebolehpasaran kerja. Datuk Seri Wan Junaidi menjelaskan perkara itu dalam satu temubual eksklusif bersama RTM. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi pula kekal fokus dalam memperkasa sektor koperasi. Justru Datuk Seri Wan Junaidi menyarankan setiap koperasi supaya mempelbagaikan aktiviti perniagaan sejajar konsep satu koperasi, satu produk. Ini sekaligus menghakis stigma terhadap sektor tersebut yang sering dikaitkan dengan aktiviti pinjaman kredit semata-mata. So why not one koperasi, one product? Kalau kita boleh designkan one koperasi ataupun one district, one product kind of thing, dan to make sure the product reach the marketplace, tak payah orang lain, ahli ni saja 6 juta ni, is a big huge marketplace untuk koperasi members. Justru pelbagai inisiatif termasuk bimbingan dari sudut pembangunan produk merangkumi penjenamaan, kawalan kualiti dan pemasaran. Fasa pertama telah bermula sejak Mei hingga Disember depan, diikuti fasa kedua sepanjang 6 bulan pertama tahun depan melibatkan peruntukan keseluruhan RM452 juta. Terdapat lebih 16,000 koperasi berdaftar dengan 6.6 juta ahli. Pengusaha hotel yang terjejas akibat pandemik COVID-19 memohon kerajaan menaikkan potongan bil elektrik kepada 50%. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Perhotelan Malaysia, Yap Lip Seng, potongan 15% sedia ada tidak mencukupi bagi industri perhotelan yang majoritinya mengalami kerugian sepanjang tempoh PKP. Ya, selain itu, beliau turut memohon kerajaan supaya meningkatkan subsidi gaji pekerja. We have actually requested and proposed a 50% subsidy on wages of employees of up to a basic salary of 4,000 and another 30% subsidy for those with between 4,000 to 8,000. This is important because we have to address the jobs of these people who are employed in the hotel and the hospitality industry. And to protect the jobs of people, we must first protect the businesses. So we hope that this economic recovery plan is going to be addressing this major concern. Mengulas lanjut, beliau berkata kerajaan juga perlu melihat semula cukai, lesen dan permit bagi mengelak kerugian lebih besar dalam industri perhotelan. Pelaksanaan program pengekalan pekerjaan ERP dan subsidi upah WSP pula memberi ruang kepada syarikat untuk kekal beroperasi dengan bebanan yang berkurangan. Justru para majikan mahu kerajaan mempertimbang untuk meneruskan program bantuan sama melalui pelan pemulihan ekonomi. As a business owner, I feel very thankful our government continue looking at new initiatives to help our business, to help all the business that suffer during this COVID-19 periods. For example, the program that launched by government, WSP or ERP, is benefited a lot.
As our own company, we also apply for Wage Subsidies Program, WSP, because that cash flow is going to be main challenge for every business in the next few months. And WSP will help us to ease the burdens of cash flow for the next few months. Bagaimanapun besar harapan pemain industri untuk kerajaan terus memberi lebih perhatian terhadap sektor perniagaan menerusi pelan tersebut. However, that has definitely not compensated for the overall drop in business levels that we've seen overall across the economy. People are definitely struggling, and we're seeing that it's going to take time for people to slowly pick back up their business. Subsidi upah ialah bantuan kewangan yang dibayar kepada majikan sektor perusahaan bagi setiap pekerja tempatan yang bergaji RM4,000 dan ke bawah untuk tempoh 3 bulan. Program pengekalan pekerjaan pula merupakan bantuan keuangan segera bernilai RM600 sebulan kepada semua pekerja yang diminta bercuti tanpa gaji. Selain bantuan barangan keperluan asas, kerajaan diharap dapat mempertimbangkan bantuan keuangan khusus kepada golongan ibu tunggal. Menurut Pengerusi Persatuan Ibu Tunggal India Perlis, Lechumi Regasamy, bantuan itu berupaya meringankan beban golongan berkenaan menyara kehidupan sepanjang tempoh PKPB dilaksana. Ada antara mereka yang tidak menerima bantuan prihatin berikutan tidak menepati syarat kelayakan ditetapkan. Namun, bantuan khas bagi golongan ibu tunggal perlu diberi perhatian terutama buat mereka yang menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Tambah Lechumi lagi, bentuk bantuan itu juga perlu lebih menyeluruh kepada ibu tunggal seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Mulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej serta angin. Diperhatikan keadaan angin di rantau negara kini masih lagi dipengaruhi oleh angin dari arah tenggara dengan kelajuan sederhana kurang 40 km per jam. Selain terdapat kawasan penumpuan angin melibatkan bahagian pedalaman negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian utara dan juga timur Semenanjung yang secara amnya boleh memberikan kesan keadaan cuaca lembap di kawasan yang tersebut. Dan melalui paparan imej kamera radar semasa, diperhatikan hujan lebat dan rebut petir yang sedang berlaku sejak dari petang tadi melibatkan negeri-negeri di pantai barat Semenanjung kini sudah mula beransur reda, kecuali hujan lebat dan rebut petir yang ketika ini masih lagi sedang berlaku di sekitar negeri Johor dan juga negeri Pahang yang dijangka akan beransur reda dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Dan untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan cuaca lembap turut dicerap melibatkan bahagian pedalaman dan juga utara negeri Sarawak serta melibatkan bahagian pantai barat negeri Sabah yang ketika ini sedang bergerak keluar ke kawasan perairan dan dijangka juga akan beransur reda dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Walau bagaimanapun, melalui paparan imej satelit semasa, diperhatikan kelompok awan aktif ketika ini masih lagi tertumpu melibatkan hampir ke semua bahagian di Semenanjung, juga melibatkan bahagian barat pedalaman negeri Sarawak dan juga utara negeri Sarawak yang masih lagi boleh memberikan kesan keadaan cuaca lembap di kawasan yang tersebut pada malam ini. Untuk ramalan cuaca pada hari esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap berpotensi untuk berlaku terutamanya melibatkan bahagian selatan negeri Johor, juga melibatkan kawasan perairan negeri Sarawak yang juga masih lagi boleh memberikan kesan keadaan cuaca lembap melibatkan daerah-daerah di sekitar kawasan pesisiran pantai negeri Sarawak pada pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau melalui aplikasi mobil My Cuaca. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saksi internasional terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berhujah pihak pembelaan mempunyai tugas berat untuk mempertahankan tertuduh sebagai mangsa penipuan. Ini kerana prasangka bahawa Datuk Seri Najib ialah seorang individu berlatar belakangkan kewangan dan semestinya dia menyedari bagaimana wang masuk dalam akaun peribadinya.
Datuk Seri Najib sering menyatakan tidak menyedari kemasukan 42 juta ringgit ke dalam akaunnya dari SRC. Pihak pembelaan menyifatkan tertuduh mangsa penipuan oleh petugas bank dan pengurusan SRC yang tidak jujur. Mereka yang dimaksudkan Tan Sri Syafiee ialah bekas pengurus perhubungan M-Bank, Joanna Yu, ahli perniagaan kontroversi Jolo, bekas ketua pegawai eksekutif SRC, Nik Faisal Arif Kamil serta beberapa pengurusan kanan lembaga pengarah SRC. Kenyataan saksi oleh Tan Sri Ismi Ismail bahawa dia tidak sedar beberapa transaksi wang tunai semasa menjadi pengerusi SRC termasuk deposit pinjaman bernilai 2 bilion ringgit dari kumpulan wang awam diperbadankan KWAP ke dalam akaun M-Bank 706 adalah tidak benar. Pihak pembelaan turut mengulas perkara sama terhadap bekas pengarah SRC Datuk Subuh Mat Yassin. Tan Sri Ismi dalam keterangannya berkata, wang dalam akaun M-Bank tidak dapat dikeluarkan tanpa tanda tangan sah kumpulan A bagi pemindahan dana. Perbicaraan bersambung esok. Polis membuka 572 kertas siasatan berkaitan penipuan penjualan pelitup muka dalam tempoh 18 Mac sehingga semalam. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan ia melibatkan kerugian 5.5 juta ringgit. Kebanyakan kes penipuan ini melibatkan urusan jual beli melalui platform Facebook dan juga WhatsApp. Negeri-negeri yang mencatatkan kertas siasatan yang tertinggi adalah 122 di Selangor, 68 di Johor dan 68 juga di Pulau Pinang. Daripada jumlah ini, PDRM telah menangkap 181 individu dan 53 individu lagi telah pun dituduh di mahkamah. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati apabila membuat pembelian secara dalam talian dengan mengelakkan berurusan di laman sesawang yang mencurigakan. Mereka juga perlu menyemak ulasan serta komen daripada pembeli lain dan jangan terpedaya dengan tawaran murah. Sepasang suami isteri yang menggunakan dokumen palsu untuk merentas negeri bulan lepas didakwa di Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam hari ini. Mereka mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan. Ahmad Aizuddin Abdul Mukhti dan isterinya Nur Farah Aina Muslim, kedua-duanya berusia 30 tahun, didakwa bersama-sama menggunakan dokumen iaitu memo untuk berjumpa doktor bertarikh 27 Mei 2020 sedangkan mereka tahu maklumat itu adalah palsu. Bagi pertuduhan kedua, mereka yang bekerja sebagai jurutera kilang dan akauntan didakwa bersama-sama menggunakan satu dokumen iaitu permit pengecualian kawalan pergerakan bertarikh 23 Mei 2020 yang mereka tahu adalah palsu. Mereka didakwa melakukan kedua-dua kesalahan itu di Plaza Tol Juru arah utara, Lebuh Raya Utara Selatan pada 3.30 pagi 23 Mei mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Magistrate Syamsul Azwar Martazah membenarkan tertuduh masing-masing diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 22 Jun untuk sebutan semula kes. Baik, dasar buruh asing antara yang turut mendapat perhatian kerajaan dalam merancang pembaharuan dasar susulan wabak COVID-19. Menurut Pensyarakanan Putra Business School PBS, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, peningkatan kes positif COVID-19 yang melibatkan warga asing sudah tentu akan memberi kesan kepada pembangunan negara. Ya, isu ini memerlukan kerajaan membuat penilaian semula untuk jangka masa pendek, sederhana dan panjang tentang keperluan pengambilan pekerja asing dalam pelbagai sektor industri. Jelas Dr. Ahmad Razman, untuk jangka masa pendek, kerajaan perlu memastikan setiap pekerja warga asing mematuhi prosedur operasi standard SOP kesihatan termasuk memastikan mereka tinggal di tempat yang tidak sesak walaupun ia akan meningkatkan kos kepada majikan dan kerajaan. Manakala bagi jangka masa sederhana, kerajaan perlu menilai semula keperluan warga asing dalam sektor industri untuk digantikan dengan warga tempatan ekoran kadar pengangguran yang dijangka meningkat lebih tinggi pada hujung tahun ini. Mengenai permintaan gaji yang lebih tinggi daripada warga tempatan, ia boleh diatasi dengan bantuan daripada kerajaan dan kerjasama majikan.
bangun jangka masa panjang, sudah tentu kerajaan perlu memikirkan bagaimana kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Mungkin kita akan menambahkan automasi, tetapi rakyat kita meningkatkan kemahiran dan pengetahuan supaya mereka mampu bekerja di dalam sektor ataupun industri yang memerlukan pekerja berkemahiran tinggi dan juga sederhana. Mereka bukan bekerja mengendalikan mesin, tetapi mungkin mereka bekerja memastikan bahawa setiap mesin yang dikendalikan itu dapat dijalankan dengan sempurna, dan sudah tentu ianya akan menggunakan kebergantungan kita terhadap warga asing. Sebelum ini, kerajaan mengumumkan akan melihat semula dasar tenaga buruh asing yang ketika ini berjumlah kira-kira 2.3 juta orang susulan pelbagai kesukaran yang dialami mereka semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mustafa Muhammad, bilangan pekerja asing akan dikawal sekaligus membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Langkah kerajaan membenarkan lebih banyak industri beroperasi dengan kapasiti penuh mampu melonjakkan kembali aktiviti ekspor negara. Jelas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, tindakan yang diambil beberapa negara lain untuk membuka ekonomi turut akan merancakkan aktiviti perdagangan serantau. Ketika ini, perdagangan Malaysia menyusut 16.4% pada April 2020 dengan nilai 133.34 bilion ringgit berbanding April tahun lalu. Situasi ini telah pun dijangka memandangkan kebanyakan negara melaksana sekatan pergerakan sekaligus mengganggu rantaian bekalan global. Namun, Malaysia mencatat prestasi lebih baik berbanding Singapura, Jepun dan Amerika Syarikat. Ekspor bernilai 64.92 bilion ringgit berkurang 23.8%, manakala import menurun 8% kepada 68.42 bilion ringgit. Perniagaan dan industri tempatan perlu menjadikan digitalisasi sebagai medium untuk membina jenama Malaysia di peringkat global. Langkah itu penting bagi peniaga tempatan terus menjana pendapatan ketika negara berdepan wabak COVID-19. Melalui satu kenyataan, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Lim Ban Hong berkata, pelbagai insentif dan bantuan telah diberikan dalam mendorong penggunaan e-dagang dalam kalangan pengusaha PKS. Tambahnya, syarikat tempatan harus mengambil peluang tersebut untuk mempercepat transformasi digital yang mampu menyumbang kepada peningkatan jumlah jualan. Ketika bantahan belum lagi reda di Amerika Syarikat terhadap pembunuhan George Floyd, satu dakwaan baru dikenakan terhadap pegawai polis yang didakwa membunuh mangsa. Seorang pegawai yang merakam perbuatan anggota tersebut turut didakwa dengan pembunuhan kelas kedua. Hukuman lebih berat dijangka.
Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan kita bersama dengan Ifah. Silakan. Rafa mohon buat penjaduan semula bayaran tunggakan gaji. Bekas pemain JDT tubuh kelab bola sepak di Sepanyol. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persatuan Bola Sepak Selangor FAS akan meneliti semula status PAS bermusim 2020 susulan penangguhan kalender bola sepak akibat COVID-19. Sebarang perkembangan akan dimaklumkan segera pengurusan Red Giants itu kepada pemegang PAS. Perkara itu dinyatakan FAS dalam ciapan di Twitter. Badan itu menjangkakan ketetapan akan dibuat selepas keputusan mengenai status Liga Malaysia dimuktamadkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Langkah-langkah yang akan diambil diselaraskan mengikut nasihat kerajaan FAM dan MFL. Susulan kelewatan Konfederasi Hoki Malaysia, KHM mengagihkan hadiah kemenangan TMB Liga Hoki Malaysia 2020. Pihak Hokidemi telah menghantar surat rasmi kepada 3 penaja utama iaitu Tenaga Nasional Berhad, Bank Islam Malaysia dan QNet Malaysia Senjian Berhad. Tindakan itu dibuat bagi menyimak status serahan wang penajaan kepada KHM 1 Jun lalu. Hokidemi dalam kenyataannya berkata, bukan badan itu sahaja yang tidak berpuas hati dengan insiden. Sebaliknya, perkara sama turut dirasai klub lain seperti dilaporkan media. Namun, ada di antara mereka yang tidak berani untuk tampil ke depan. Justeru, penyerahan surat rasmi itu diharap dapat merungkai status tersebut. Sementara itu, Konfederasi Hoki Malaysia KHM menyambut baik pengumuman Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH yang menambah kuota kelayakan otomatik ke Piala Dunia 2022-2023 menerusi kejohanan-kejohanan benua. Timbalan Presiden KHM Profesor Datuk Dr. S. Shamala dalam kenyataannya berkata, FIH mengambil langkah tepat dengan mempertimbangkan implikasi pandemik COVID-19 kepada semua negara. Ini kerana proses kelayakan itu penting untuk menjamin tiket ke Piala Dunia. Menurut beliau, keputusan itu bakal menyaksikan kejohanan Piala Asia bukan hanya saingan untuk merebut piala itu semata-mata. Sebaliknya, ia turut menjadi medan bagi pasukan Asia merebut tempat lebih awal ke Piala Dunia. FIH semalam mengumumkan bahawa pasukan di benua Asia menerima 3 slot untuk Piala Dunia Lelaki 2023 termasuk slot bagi tuan rumah India. Manakala 2 slot diperuntukkan bagi kategori wanita pada 2022 yang akan diadakan di Sepanyol dan Belanda. Sebelum ini hanya 6 slot, masing-masing bagi kategori lelaki dan wanita membabitkan 5 juara benua dan 1 tuan rumah diberikan laluan automatik untuk beraksi di Piala Dunia. Baki slot perlu direbut menerusi Liga Hoki Dunia. Kejohanan Hoki Piala Sultan Johor SOJC edisi ke-10 yang dijadual berlangsung 3 hingga 10 Oktober ini ditangguhkan ke September tahun hadapan. Sama seperti alasan penangguhan kejohanan sukan lain, pandemik COVID-19 menjadi punca. Pemangku Presiden Persatuan Hoki Johor, Datuk Manjid Majid Abdullah berkata, keputusan dibuat selepas mendapat nasihat daripada Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Setakat ini, katanya 4 pasukan telah mengesahkan penyertaan iaitu India, Australia, Great Britain dan Malaysia. Bagaimanapun, 2 lagi pasukan iaitu Jepun dan Jerman pula mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Pemegang hak eksklusif komersial dan televisyen MotoGP Dona Sports sedia menganjurkan perlumbaan Grand Prix GP motosikal di luar benua Eropah pada hujung musim ini biarpun berdepan pundaran pandemik COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutifnya Carmelo Ezpeleta berkata 4 perlumbaan di luar benua Eropah berlangsung mengikut jadual.
4 kejohanan itu ialah GP Thailand, Malaysia, Amerika Syarikat dan Argentina. Namun penganjuran tertakluk kepada kelulusan kerajaan negara terlibat. Justeru Wakil Dona Sports akan bertemu Menteri Sukan setiap negara penganjuran untuk membincangkan hal itu. Penganjur memberi jaminan untuk memperkenalkan prosedur operasi standard ketat bagi mencegah jangkitan. Atlet e-sports negara pertama yang memenangi pinggan emas pada Sukan SEA 2019, Dr. Yu Weng Kian, optimis Malaysia mampu melahirkan lebih ramai atlet baharu berkaliber selain mampu bersaing di peringkat global. Ini kerana jadual lapang semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP membolehkan peminat sukan itu memberi fokus kepada bidang tersebut. Menurut Dr. Yu, perkara itu dapat dilihat apabila komuniti e-sports menganjurkan beberapa siri kejohanan dalam kalangan mereka setiap minggu semasa PKP. Penganjuran mendapat sambutan amat positif dengan secara purata setiap kejohanan disertai 1,000 pemain. Player yang kompetitif, bermain dengan kompetitif telah menaik dengan mendadak sekali. Ini adalah kerana MCO telah give the opportunity for them to work from home, so they also got chance to actually train and prepare from their home as well. So the number of competitive player increases, so the level of competition went up. Beliau juga yang merupakan seorang profesor dalam bidang tenaga mengakui tiada masalah dalam pembahagian masa antara kerjanya dengan waktu bermain yang sangat seimbang. Dr. Yu juga pemegang Malaysia Book of Records sebagai atlet pertama yang menjuarai kejohanan e-sports di Sukan SEA tahun lalu berharap mampu membuka mata masyarakat bahawa sukan itu mempunyai impak positif dalam membawa nama negara ke peringkat antarabangsa. Bekas pemain GDT Aaron Niguez bersama-sama dengan adiknya Saul Niguez menubuhkan sebuah kelab bola sepak baharu berasaskan akademi dan pembangunan di Sepanyol. Berpangkalan di Bandar Elche, kelab Costa City akan menggabungkan lebih 30 pasukan melibatkan lebih 500 pemain lelaki dan wanita seawal usia 4 hingga 18 tahun. Pengumuman penubuhan kelab dibuat oleh Aaron dan Saul semalam. Menurut mereka, Costa City akan ditaja syarikat peralatan dan pembekal barangan sukan terkemuka dunia Nike. Objektif utama penubuhan ialah untuk memberikan latihan padat dan menyeluruh. Saul merupakan pemain tengah Atletico Madrid dan kini sedang hangat diperkatakan bakal menyertai Manchester United. Manakala Aaron yang kontraknya bersama GDT tamat pada Disember 2019 telah menyertai Malaga CF untuk kontrak jangka pendek sehingga tamat saingan musim ini. Projek Saul dan Aaron turut dikongsi Atletico Madrid, kelab yang disertai Saul sejak 2008 selepas meninggalkan Akademi Real Madrid. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan malam ini bersama saya Fahad Zim. Teruskan bersama Faris dan juga Fiona untuk segmen seterusnya. Melampau dan menjijikkan. Tindakan seorang majikan ke atas pekerjanya yang gagal mencapai sasaran dengan memaksa pekerja wanita itu menelan seekor cacing hidup-hidup. Kejadian dipercayai berlaku di Bandar BJ, China. Rakaman dipercayai dibuat pada 25 Mei lalu. Antara denda sekiranya tidak mencapai jualan ditetapkan ialah membayar wang tunai, membersihkan tandas dan belanja sarapan pagi untuk semua kaki tangan. Demi mengikut trend terkini di media sosial, dua remaja perempuan sanggup membahayakan nyawa mereka sendiri. Kedua-dua mereka dirakam berada di atas sebuah istana lama yang telah runtuh setinggi 60 kaki ketika sedang menari untuk hasilkan video TikTok. Kejadian berlaku di sepanjang runtuhan sebuah dinding Ravenscraig Castle yang terletak di Kirkcaldy, Scotland. Pelbagai usaha dilakukan bagi membendung penularan wabak COVID-19 di Thailand. Sebuah pusat beli belah membuat pembaharuan sistem lift apabila menggantikan butang lift kepada sistem pedal kaki. Lift tersebut diperkenal di Seacon Square ketika pusat beli belah mula dibuka.
Persatuan Karyawan Malaysia Karyawan dan Persatuan Penerbit Filem Malaysia PFM menyambut baik pelantikan kepimpinan baharu Finas. Kepimpinan baharu yang diterajui pengerusinya Zakaria Abdul Hamid diharap dapat memberi perubahan positif demi kemajuan industri filem dan tanah air. Menurut Presiden Karyawan Datuk Freddy Fernandez, selain memberi peluang untuk melaksanakan perubahan, cabaran besar Finas kini mendepani aktiviti pembukaan semula penggambaran filem dengan norma baharu. Saya haraplah Finas akan mainkan satu peranan untuk menentukan SOP diikuti supaya tiada apa-apa yang tidak diingini berlaku. Datuk Freddy turut menyarankan agar keutamaan diberikan kepada pembangunan modal insan menerusi program latihan industri yang perlu dimantapkan. Kita lihat program latihan sebelum ini kita tak nampak dia punya hasil dari segi kualiti karya kita, dan mungkin kita ada kesan tetapi kita tak tahu ya. Jadi program latihan dilakukan oleh Finas harus dipertingkatkan dan diubah supaya menjadi lebih berkesan dalam menentukan karya dipertingkatkan. Sementara itu, Presiden PFM Pansha yakin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui Finas yang melibatkan pembangunan industri perfilman akan terus diperkasa. Walaupun pelantikan kali ini agak berbeza dari yang lepas, saya melihat pelantikan kali ini lebih menjurus kepada profesionalisme dan kepentingan industri kreatif tanah air kita. Bagi pihak semua penerbit filem tempatan, PFM mengharapkan satu perubahan yang baik untuk industri pada masa akan datang. Tambah beliau, hubungan erat dengan Finas penting bagi memastikan agenda pembangunan industri yang digerakkan oleh KKMM dapat memberi manfaat menyeluruh kepada penggiat seni dan masyarakat. Sokongan peminat menjadi kekuatan untuk seseorang artis bertahan dalam industri hiburan. Tidak menafikan sumbangan peminat dalam perjalanan karier seni, pelakon veteran Wan Maimunah merancang menubuhkan sebuah kumpulan peminat yang diberi nama WM Fan Club. Pelakon yang dikenali sebagai bintang air mata itu memaklumkan penubuhan kelab peminat berkenaan sebagai penghargaan terhadap sokongan peminat yang sentiasa ada sepanjang lebih 30 tahun berada dalam industri seni. Menariknya, WM Fan Club yang ditubuhkan oleh Ibu Wan Maimunah ini ternyata berbeza berbanding kelab-kelab peminat yang lain. Ia memfokuskan kepada aktiviti berunsur keagamaan selain program santai percutian bersama. InsyaAllah benda ni ibu dah fikirkan lama dengan anak-anak ibu. Kalau ibu pergi buat lawatan, mungkin dalam 3 hari ke apa, 1 hari kita bersempang, berbual santai-santai. Ibu nak malam kedua kalau dapat di tempat mana yang ibu pergi, sembang, ibu minta ada ustaz ke apa ke, akan buat qiyamulai, akan buat solat-solat hajat. Yang pentingnya solat tasbih. Jangan ingat, orang tua ni kadang tahu, kadang tak tahu. Jadi untuk mengeratkan lagi tali silaturahim antara ibu, rakan-rakan ibu dan juga penduduk setempat. Baik, seterusnya kita beralih ke perkembangan ini. Jabatan Perikanan Pulau Pinang meminta orang ramai jangan percaya dengan berita palsu. Kononnya, semua ikan jualan di negeri itu mengandungi racun akibat ikan mati hanyut dari sangkar yang ditemui terapung di perairan Pulau Pinang dan Perak.
Pengarah Perikanan Pulau Pinang, Nuraisha Abu Bakar berkata ikan mati itu adalah ikan yang telah busuk di dalam sangkar disebabkan ledakan alga bloom yang menyebabkan kekurangan oksigen dan mati. Jelas Nuraisha tidak timbul isu ikan-ikan hidup lain yang masih hidup di laut sama dicemari racun, sedangkan ikan tidak boleh mendatangkan kesan buruk pada manusia. Nuraisha turut memaklumkan keadaan kini terkawal. Pihaknya telah menasihati penternak supaya membuat persediaan awal sebaik menerima laporan mengenai kejadian ikan mati di negeri Perak. Ia bagi memastikan oksigen sentiasa mencukupi dengan memantau ikan dan air pada setiap masa, terutamanya pukul 12.30 malam hingga 6 pagi setiap hari. Ketika ini, jumlah ikan yang mati di Pulau Pinang hanya sedikit, melibatkan ikan merah dan ikan nyok-nyok di perairan Batu Maung. Bagaimanapun, peternak diminta menanam ikan yang mati mengikut prosedur tanpa membuang semula ke dalam laut. Baik, berita perdana edisi 4 Jun berakhir di sini. Terus amalkan kawalan kendiri serta biasakan dengan gaya hidup norma baru. Kekal patuh dengan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Ya, dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.